Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini ada dua benda yang saya nak share. Yang pertama tentang automation system untuk kita hidup dan matikan peralatan elektrik secara automatik berdasarkan suhu ataupun kelembapan. Sistem yang kita nak buat ni kita boleh guna dekat pelbagai bidang ataupun pelbagai industri. Sebagai contoh dalam industri tanaman cendawan. Dalam industri tanaman cendawan ni, pengawalan suhu dan juga kelembapan udara ni memang sangat penting. Untuk cendawan, kita perlukan suhu antara 25 hingga 28 darjah Celsius dan kelembapan udara antara 80 hingga 90%. Kebanyakan penanam cendawan ni menggunakan air cooler ataupun cooling pad untuk menurunkan suhu dan menggunakan humidifier untuk naikkan tahap kelembapan dan kebanyakannya menggunakan timer. Masalah menggunakan timer ni, dia bergantung kepada masa. Dia tak kira time panas ke, time hujan ke. Hari hujan pun humidifier tu akan hidup juga. Jadi masalahnya kelembapan akan jadi terlampau tinggi dan cendawan mudah mendapat penyakit. Dan dah tentulah pembaziran tenaga akan berlaku. Dan yang kedua saya nak share dengan tuan-tuan tentang monitoring system. Yang mana automation yang akan kita buat nanti, kita akan integrate, kita akan combine sekali ke dalam monitoring system ni. Untuk monitoring system saya akan tunjuk pada proses mula, nak install server, nak configure dan nak buat integration. Dan sebut tentang integration ni, monitoring system yang kita nak buat ni adalah based on home assistant. Jadi banyak peralatan, banyak device-device, smart device yang kita boleh combine sekali dalam monitoring system ni. Kita mulakan dulu dengan automation system dan inilah alat yang kita perlukan untuk buat automation ni. Ini dipanggil sebagai Smart Temperature and Humidity Monitoring Switch. Nama dia memang panjang tapi tuan-tuan jangan risau. Dekat bawah dekat video description saya akan letakkan link untuk tuan-tuan order semua barang ni. Yang ni pula adalah sensor yang kita boleh gunakan. Ini sensor ni 2-in-1, dia boleh ukur suhu dan juga kelembapan. Yang ni pula sensor untuk suhu sahaja, tapi yang ni dia waterproof, kita boleh letak dalam air, kita boleh ukur suhu air. Dan yang ni pula adalah extender untuk kita panjangkan lagi jarak antara unit ni dengan sensor kita. Dan ada lagi satu sensor untuk ukur kelembapan tanah. Jadi kalau tuan-tuan nak buat sistem irigasi ataupun sistem untuk penyiraman berdasarkan kelembapan tanah, tuan-tuan boleh dapatkan sensor tu. Maksudnya bila tanah kering pada tahap tertentu, baru kita onkan pump untuk siram pokok. Jadi untuk sensor ni, kita ada 3 sensor. Ini suhu dan juga kelembapan. Ini suhu air. Dan lagi satu untuk kelembapan tanah. Untuk sensor ni, dia gunakan AC power 230 volt. Untuk wiring pun memang sangat mudah. Dekat sini dah ada label kat mana output, dekat mana input. Untuk mounting smart switch ini mudah sebab dia support DIN rail. Jadi bolehlah kita pasangkan dekat dalam DB box. Ni DB box jenis metal, saja saya pilih yang besar sebab lepas ni ada banyak lagi peralatan yang akan kita pasang dan kita akan integrate dalam home assistant nanti. So bracket ni memang datang sekali bersama dengan smart switch ni. Kita tekan je bracket ni masuk dan kita dah boleh mount kita punya smart switch ni. Dekat sini ada label, yang ni out, yang ni in untuk kabel live. Dan untuk neutral ni kita boleh ambil mana-mana satu saja. Jadi untuk sambungan bahagian input ni saya akan ambil live untuk input dekat sini dan neutral dekat sini, kita akan selang lah. Dan untuk output nanti kita akan ambil live dekat sini dan neutral dekat sini. Load kita nanti penggunaan elektrik dia tak tinggi, kita cuma ada 2 peralatan elektrik. Yang pertama humidifier dan yang kedua adalah blower. Jadi untuk input ni saya akan gunakan kabel 3-core. Kat sini dah ada plug, jadi yang ni kita akan sambungkan pada bahagian input. Dan untuk output nanti kita akan sambungkan kepada soket untuk tipping plug ni. Kat sini kita ada 2 soket, satu untuk humidifier dan lagi satu untuk blower. Dan tentang cara macam mana tuan-tuan nak buat humidifier dan juga blower tu, tuan-tuan boleh tengok video sebelum ni. Saya dah buat video tentang cendawan, macam mana kita nak buat alat siraman untuk cendawan. Input power kita akan masuk daripada atas dan output nanti sebelah sini kat tepi. Ini untuk power input. Smart switch ni dia tak ada sambungan untuk earthing, jadi earthing kita akan sambung dekat earthing bar dekat bawah ni. Dan untuk output nanti pun dia akan pergi ke soket tipping plug tu pun kita akan ambil earthing dekat sini juga. Maksudnya earthing ni akan bersambung lah. Kemudian kabel untuk live input. Okey, untuk sambungan ni dah selesai tuan-tuan.
Tadi earthing pun kita dah pasangkan dekat kita punya earthing bar. Live kita dah sambungkan dekat bahagian sini, dan neutral pun kita dah sambung dekat sini. Sambungan ni memang sangat mudah tuan-tuan. Dekat sini pun dah label live in. Neutral ni boleh ambil mana-mana saja. Nak ambil sini boleh, nak ambil sini pun boleh. Tapi saya saja selangkan macam ni. Ini reserve untuk bahagian output nanti. Ini adalah live untuk output. Jadi saya rasa untuk sambungan ni mungkin tak ada masalah lah, sebab simple saja. Yang ni pula adalah kabel untuk bahagian output. Kabel ni dah nanti kita akan sambungkan kepada soket outlet ni. Inilah gambaran sambungan yang kita buat dekat sini. Earthing bahagian output kita sambungkan dekat bar ni. Live dekat bahagian output, live, dan untuk neutral pada bahagian neutral. Okey, semua saya dah mount dekat plywood ni, lebih mudah lah. Kemudian dekat sini saya dah pasangkan casing untuk kita punya soket outlet. So kabel ni kita akan masuk dekat gland ni. Sebelum kita nak setting ni, kita nak test dulu wiring ataupun penyambungan yang kita buat tadi. So kita boleh on kan, kita sambungkan kepada plug. Kita on. Okey, hidup. Walaupun kita belum setting lagi, kita boleh on dulu kita punya smart switch ni dengan menggunakan button yang ada dekat sini. Kita akan dengar bunyi relay. Okey, sambungan kita betul. Lagi satu. Okey, semuanya okey. Untuk sebelah sini saya akan gunakan untuk laluan kabel sensor. Dan kita sambungkan sensor dekat sebelah sini. Yang sebelah sini direct contact. Yang ni kita akan guna dalam video-video seterusnya nanti. Kemudian nanti baru kita akan guna direct contact ni. Sensor saya dah ikat dekat sini menggunakan kabel tie. Jadi kita boleh buat sambungan. Okey. Sensor kita dah pasang. Dan kalau kita on ni, kita akan dapat bacaan suhu dan juga humidity dekat sini. Tapi sebelum tu kita nak install dulu satu app yang bernama eWeLink. So kita install app ni free, dan dalam projek yang kita buat ni kebanyakan software app semuanya free. Yang kita kena beli cumalah hardware, kena beli smart switch, kena beli sensor. Dan sama juga dengan monitoring system yang kita nak guna, home assistant tu pun adalah percuma. Cuma nak kena beli hardware untuk kita jadikan sebagai server. Okey, dah siap install, kita open. Pilih register. Next. Untuk register saya akan gunakan email. Kemudian kita akan klik untuk dapatkan verification code. Dia akan hantar dekat email. Okey, untuk kod ni kita kena check lah kita punya email. Saya nak set dulu password. Jadi sekarang ni bolehlah kita add kita punya smart switch ni ke dalam app eWeLink ni. Dan untuk proses kita nak add ni, handphone ni mestilah connect dengan Wi-Fi. Okey, untuk kita add sensor ni ke dalam app eWeLink ni, kita kena pastikan sensor ni berada dalam pairing mode. Caranya kita dah on kan, kemudian kita tekan button ni lama sikit sampai dia blinking dekat logo Wi-Fi ni. Bermaksud dia dah ready untuk dalam pairing mode. So klik pada add, quick pairing. While using the app, allow. Dan kat sini masukkan password Wi-Fi. Klik next. Okey, dah jumpa. Kemudian tekan button tambah ni. Klik next. Okey, first saya nak rename dulu. Ini saya akan letak nama sebagai ini sebab ni temperature dan humidity sensor. Saya akan letak TH sensor 01 sebab saya ada lagi satu, saya ada dua. Yang lagi satu nanti kita akan set sebagai TH sensor 02, yang ni 01. Dan next. Dan dekat sini pun kita dah boleh tengok suhu sekarang 28 dan humidity 85.7%, sama dengan bacaan dekat LCD ni. So sekarang ni contohlah kalau kita nak gunakan sensor ni untuk sistem tanaman cendawan, untuk kita hidupkan dan untuk kita matikan humidifier secara automatik. Tekan pada set, add, control by, kita nak control by humidity.
Okey, yang ni kalau humidity lower than 80%, kita nak dia on. Save. Dan kalau humidity kita lebih daripada 90%, dia akan off. Okey, higher than 90% off, lower than 80% dia akan on. Itu saja yang kita perlu buat. Sekarang ni dah automatic dah. Kalau kelembapan ataupun humidity tempat tanaman cendawan kita tu berada pada di bawah pada 80%, secara automatik humidifier itu akan on, dan bila dah sampai 90% dia akan off. Ini saja yang kita perlu buat untuk automation system. Seterusnya tuan-tuan, kita nak buat server untuk monitoring. Macam saya cakap di awal tadi, untuk monitoring ni kita akan gunakan Home Assistant sebagai server. Dan untuk kita install server Home Assistant ni mudah saja tuan-tuan, jangan risau. Walaupun tuan-tuan tak ada background dalam IT, tuan-tuan jangan risau. Proses nak install ni memang mudah saja. Cuma tik enter. Tu saja, tuan-tuan jangan risau. Okey, untuk kita install ni dan untuk kita buat server ni, kita perlukan dua benda. Yang pertama, kita perlukan Raspberry Pi board. Dan untuk dapatkan board ni, saya akan letakkan link dekat bawah nanti, dekat video description. Dan kita perlukan casing. Casing dan juga board ni memang dia jual berasingan. Yang ni pun saya akan letakkan link dekat bawah untuk tuan-tuan dapatkan casing ni. Casing ni agak special, dia buat daripada aluminium. Dan dia bagi sekali dengan heatsink untuk kita lekatkan dekat kita punya prosesor yang ada dekat Raspberry Pi ni. Sebelum tu saya cerita sedikit tentang board ni, Raspberry Pi board ni. Raspberry Pi board ni adalah komputer. Dia ada prosesor, dia ada RAM, dia ada input output. Dia sama macam komputer biasa, dan kita boleh gunakan board ni untuk kita install operating system, jadikan desktop. Dan kebiasaannya kita gunakan sebagai server lah. Bagi saya lah, saya gunakan Raspberry Pi ni sebagai server untuk saya test open source punya software. Mengikut requirement untuk Home Assistant sekarang ni, dia recommend gunakan Raspberry Pi 4. Ini contoh Raspberry Pi 4, dan minimum Raspberry Pi 3 pun boleh. Tapi kalau tuan-tuan yang baru nak beli, tuan-tuan belilah Raspberry Pi 4. Dia ada 4GB dan juga 8GB RAM. Yang ni saya tak ingat 8 ataupun 4 sebab ni dah lama saya beli. Sekarang ni pun dah ada Raspberry Pi 5, saya tak pernah try. Tapi yang confirm tuan-tuan boleh install Home Assistant adalah Raspberry Pi 4. Kalau ada bajet lebih, beli yang 8GB RAM. Dan untuk Raspberry Pi ni, dia sama macam komputer biasa. Dia ada RAM, ada prosesor, sama macam komputer biasa. Cuma untuk storage, dia gunakan micro SD card kat sini. Jadi nanti OS kita untuk Home Assistant tu, kita akan install dalam SD card ni. Dan proses nak install pun mudah saja tuan-tuan. Jangan risau. Yang ni saya gunakan ni 64GB. Tuan-tuan boleh guna 16 ataupun 32GB. Jadi sekarang ni kita akan install dulu operating system untuk Home Assistant dekat dalam SD card ni. Okey, untuk proses install ni tuan-tuan perlu akses ke internet. Sama ada nak gunakan desktop ataupun laptop, boleh, kedua-duanya boleh. Dan tuan-tuan pergi ke website raspberrypi.com. Kita nak download satu software, namanya Raspberry Pi Imager. So kita pergi dekat software. Okey, ni software yang kita nak download for Windows, sebab saya gunakan Windows. Kalau tuan-tuan gunakan macOS, download untuk macOS. Kalau gunakan Linux, Ubuntu, tuan-tuan boleh pilih yang Ubuntu ni lah. Okey, dah siap. Okey, kita akan install, dan proses install software ni sama macam tuan-tuan install software lain dekat komputer tuan-tuan. Sama saja. Okey, run. Dan proses nak install ni memang simple saja tuan-tuan. Saya rasa ni lah orang kata apa, proses install server yang paling simple sekali. Okey. Pertama sekali kita kena choose device. Device ni adalah board Raspberry Pi yang kita gunakan, dan ni kita gunakan Raspberry Pi 4. So kita kena pilih Raspberry Pi 4. Kemudian operating system. Apa operating system yang kita nak install dekat dalam SD card ni ataupun dalam server kita ni, dalam board kita. So kita pilih operating system, choose OS. Download di bawah dekat mana dia duduk. Bukan. Okey, ada spesifik ni buat tak silap. Okey, Home Assistant and Home Automation. Dia sebenarnya untuk Home Automation ni ada banyak. Ada Homebridge, Glady, OpenHub. Tapi yang saya familiar Home Assistant lah, sebab saya rasa Home Assistant ni yang paling mudah. Dan komuniti yang menggunakan Home Assistant ni adalah besar. Jadi mudahlah kita nak guna. Nak cari, nak tanya pasal cara nak buat apa pun, mudah sebab ramai yang guna. Kita akan pilih yang ni, yang atas.
Home Assistant OS 11.1. Kemudian kita choose storage. Storage ni adalah SD card yang kita plug in dekat komputer ni tadi. Saya punya SD card melalui card reader. Kemudian klik pada next. Yang ni yes saja. Bila kita buat proses install ni, semua data yang ada dalam SD card tu dia akan format lah, semua data tu akan hilang. Okay, dia akan write. Prosesnya bergantung lah, kalau komputer kita tu lajulah. Dan lagi satu, kita punya write speed dekat SD card tu, kalau SD card kita high speed, lajulah proses tu. Dan macam saya cakap tadi, projek yang kita nak buat ni, kebanyakan software adalah percuma. Raspberry Pi ni pun percuma, cuma kita nak kena beli hardware. Dah siap install, sekarang ni dia tengah verify installation kita tadi. Ok, dah selesai tuan-tuan. Bila dia dah keluar macam ni, you can remove the SD card from the reader. Just continue, kita boleh eject kita punya USB tu, dan kita akan plug in dekat Raspberry Pi board. Kita slot in SD card tadi dan kita pasangkan board ni dekat dalam casing tadi. Untuk kita pasangkan board ni, skru pun memang semua dia dah bagi dah. Dan selain daripada tu, kelebihan casing ni, yang pertama dia bagi heatsink untuk kita pasangkan dekat CPU dan juga GPU. Dan lagi satu, dia ada fan. Fan ni pun kita boleh pasang dekat casing ni, fan pun dia bagi sekali. Kita punya server ni, dia akan running 24/7, kita tak akan off. Dan satu masalah dengan Raspberry Pi ni, lama-lama dia akan jadi panas. Sebab tu saya memang rekomenkan tuan-tuan dapatkan casing ni. Yang pertama ada heatsink tambahan dekat sini, dan casing ni pun ada fan. Dan sebenarnya tuan-tuan, untuk Home Assistant ni, tuan-tuan boleh install dekat hardware yang lain. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan ada PC yang lama yang tak guna, pun tuan-tuan boleh install Home Assistant. Tapi masalahnya penggunaan tenaga elektrik adalah lebih tinggi kalau kita nak bandingkan dengan menggunakan Raspberry Pi ni. Dan selain daripada mini PC, kalau tuan-tuan running server dekat rumah, sebagai contoh kalau tuan-tuan ada virtual server, mungkin gunakan hypervisor macam Proxmox, tuan-tuan boleh install juga Home Assistant ni dekat virtual server. Macam saya kebiasaannya saya gunakan Proxmox sebagai saya punya virtual server. Saya install OS untuk Home Assistant ni dekat dalam virtual server. Tapi cara yang paling mudah, yang paling simple untuk beginner adalah dengan menggunakan Raspberry Pi board ni. Tapi installation untuk klien, untuk customer, saya tak akan gunakan Raspberry Pi ni. Saya akan gunakan mini PC. Kita installkan virtual server Proxmox. Kemudian baru kita akan install operating system untuk Home Assistant. Kelebihan kita gunakan virtual server ni, sebab dalam satu server, dalam satu PC tu, kita boleh install multiple operating system, multiple server. Kita pasangkan kabel untuk fan. Okey, dah siap pasangkan casing. Kemudian seterusnya tuan-tuan tentang connection. Sebenarnya untuk Raspberry Pi 4 ni, dia ada Wi-Fi. Tapi bagi saya, untuk connection yang lebih reliable, lebih mudah, kita gunakan interface untuk internet ni. Maksudnya kita gunakan kabel internet untuk sambungan kepada network. Itu cara yang paling reliable dan paling mudah. Sebab kita tak nak connection antara server ni dengan network terputus. Kalau kita gunakan kabel, lebih reliable. Dan untuk power up, kita akan gunakan USB Type-C. Sebab untuk Raspberry Pi 4 ni, dia gunakan USB Type-C. Dan sambungan yang kita perlu buat dua saja. Satu untuk network connection, gunakan kabel internet. Dan lagi satu untuk power, gunakan USB Type-C. Itu saja sambungan yang kita perlu buat. Dan dari segi network, kita punya server ni mestilah berada dalam network yang sama dengan Wi-Fi yang kita gunakan untuk connect kita punya smart switch tadi. Maksudnya mesti duduk dalam network yang sama. Biasanya dekat rumah kita duduk dalam satu network. Tapi connection mungkin ada yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan Wi-Fi. Tapi masih lagi berada dalam network yang sama. Jadi untuk server kita ni, kita akan connect menggunakan kabel. Sensor kita menggunakan Wi-Fi. Okey, sekarang ni dekat mana kita letak server kita ni? So, saya akan letak dekat kawasan router dan access point ni lah. Ini Raspberry Pi 2 ni untuk projek lain, tengah test. Kita keluarkan dulu. So, dia dua kabel. Yang pertama kabel network. Dan lagi satu kabel USB Type-C. Bila kita plug in ni, dia akan hidup. Okey, dah hidup. Ambil masa sikit lah untuk dia start boot. Dan tuan-tuan, sebelum ni ramai juga yang tanya, abang ni sebenarnya kerja apa?
ke Jabatan Pertanian ke Perikanan ke, sebab saya selalu share video-video tentang pertanian, tentang penternakan. Sebenarnya tuan-tuan, saya dalam bidang IT, secara spesifiknya dalam communication lah. Tapi sebelum ni saya jaranglah share video-video berkenaan dengan IT, projek-projek yang melibatkan komputer, server. Tapi insya-Allah lah selepas ni saya akan mula share dengan tuan-tuan tentang projek-projek IT yang ada kaitan dengan pertanian, ada kaitan dengan penternakan. Sebenarnya kita ni kalau kita nak maju, kita kena mengorak langkah. Kita kena gunakan semua teknologi yang ada untuk pertanian, untuk penternakan. Kalau kita tengok negara lain sebagai contoh Vietnam, Indonesia, dia orang memang dah jauh tinggalkan kita. Sebab dia orang gunakan teknologi yang ada dalam pertanian, dalam penternakan. Kita ni macam agak lambat sikit lah. Jadi sebab itulah saya punya perancangan selepas ni, saya akan cuba share dengan tuan-tuan apa teknologi-teknologi moden yang ada yang kita boleh gunakan untuk pertanian, untuk penternakan. Okey tuan-tuan, sekarang ni macam mana kita nak akses server kita tu? Untuk kita akses server tu, kita pergi dekat URL ni, homeassistant.local port number 8123. Dekat mana kita nak pergi ni? Okey. Untuk kita buka URL ni, kita kena letak dekat sini, dekat bahagian URL. Jangan letak kat sini. Yang ni untuk search. Tuan-tuan kena masuk kat bahagian URL ni dan tekan enter. Okey. Inilah interface untuk server Home Assistant kita ni. Dekat sini kita ada option nak create my smart home ataupun nak restore daripada backup lah. Ini kalau kita memang dah ada installation sebelum ni, kita nak restore installation yang sama, kita guna restore from backup. Tapi kita ni, server kita yang pertama, kita akan pilih create my smart home. Okey, yang ni masukkan je nama, saya masukkan nama saya. Username pun sama dan password saya lah. Create account. Untuk yang ni, home location kita boleh skip saja. Country kita pilih Malaysia. Next. Yang ni terpulang pula tuan-tuan. Bagi saya skip saja ni. Saya tekan next. Ni we found compatible device. Ini kita biarkan saja dulu. Klik finish. Okey, inilah interface kita untuk Home Assistant. Sebenarnya by default bila tuan-tuan install, dia akan keluar light theme. Kalau ni yang tuan-tuan nampak ni dark theme. Contohnya kalau dekat sini kita ada pilihan nak dark ataupun light. Kalau kita pilih light, interface dia macam ni. Tapi bagi saya lebih suka yang dark theme tadi lah. Lebih mudah saya nak nampak. Maklumlah dah tua-tua ni mata pun dah semakin tak nampak. Kalau dark ni lebih mudah nak nampak lah. Okey, sekarang ni tuan-tuan, macam mana kita nak add kita punya sensor, kita punya smart switch tu ke dalam Home Assistant ni. Okey, kita pergi dekat overview. Untuk kita edit dashboard ataupun interface ni, kita klik titik bertindih 3 ni, edit dashboard. Saya nak remove by default ni. Kita akan start with an empty dashboard. Take control. Okey, dah kosong. Okey, untuk kita integrate kita punya smart switch tu ke dalam Home Assistant ni, kita kena create dulu add-on untuk eWLink. Kalau tuan-tuan ingat tadi masa kita set up kita punya smart switch tu, kita gunakan eWLink. Jadi untuk kita masukkan add-on eWLink ni, kita pergi dekat setting, add-on. Okey, kat sini kita tengok dia memang tak ada. Kita akan gunakan button add-on store ni. Dekat atas ada 3 titik bertindih ni, kita pilih repositories. Okey. Untuk kita nak ambil repository ni, dia ada satu artikel. Artikel ni nanti saya akan letakkan dekat bawah dekat video description. Okey, kat sini apa yang kita nak tambah, kita nak cari dia punya repository dekat GitHub. Yang ni https.github yang ni. Copy je yang ni. Dan kita masukkan dekat sini. Klik add. Okey, dah ada eWLink add-on. Close. Kita refresh. Login lagi sekali. Okey, sekarang ni dah ada dah dekat bawah ni eWLink Smart Home.
Kita klik e-wheeling smart home ni. Kemudian kita install. Proses install ni mungkin akan ambil masa sikit lah. Bila kita dah siap install, inilah yang akan kita nampak. Okey tuan-tuan, dekat interface Home Assistant ni, dekat sebelah tepi ni kita panggil sebagai sidebar. Dan kita nak letak add-on untuk e-wheeling dekat sidebar ni. So, kita tick dekat sini. Kita klik pada start. Okey, dah running. Kita pergi balik dekat overview. Okey, sekarang ni kita boleh buka kita punya e-wheeling smart home ni dan kita akan login dengan menggunakan account yang kita set up masa kita buat automation tu. Jadi saya akan login saya punya e-wheeling. Kita sign in. Dekat sini tuan-tuan dah nampak kita punya sensor TH sensor 01 ni pun dah ada dekat sini. Kemudian barulah kita boleh masukkan dekat kita punya overview, dekat kita punya dashboard ni. Edit dashboard, add card, kita pilih entity. Entity kita adalah TH sensor. Kat sini tuan-tuan boleh nampak kita ada tiga entity. Yang pertama, switch untuk kita on dan offkan output AC dekat kita punya smart switch tu, yang ni. Lagi satu humidity dan lagi satu adalah temperature. Okey, macam mana kita nak display ni, sama ada by card ataupun by entity. Kita pilih by card lah sebab kita nak letak macam ada meter tu kan. So kita ambil dulu yang ni. Okey, dah betul dah TH sensor 01 temperature. Yang ni kita, sebab ini temperature, ini kita letak nama dia sebagai suhu. Untuk color kejap lagi kita buat. Kita save. Dekat sini kita dah nampak lah, kita dah adalah paparan suhu untuk kita punya smart switch tu. Kita nak masukkan lagi satu. Dan sebenarnya untuk susunan ni kita boleh gunakan grid. Saya tunjuk tuan-tuan cara gunakan grid. Edit dashboard, add card. Kita add dulu kita punya grid. Grid ada kat mana ni? Dekat sini pun boleh search. Okey, grid. Saya nak pilih, tak apa, kita ambil je humidity ni. Kemudian kat sini kita ubah kepada kelembapan humidity kan. So kemudian kita copy, kita tambah, paste from clipboard, tapi kita tukar. Yang ni kita tukar kepada TH juga. Ini kita boleh search TH temperature, tukar name kepada suhu. Lagi satu kita nak tambah adalah switch untuk kita manually on ataupun off kita punya humidifier. Manalah tahu tuan-tuan nak on ataupun off secara manual nanti. Kita gunakan yang ni, button ni. Sekarang ni kelembapan 90%. Show state ni maksudnya kalau dalam keadaan on, warna ni akan bertukar kepada warna kuning. Tapi sebab kita punya kelembapan ni dah lebih pada 90, mestilah dia dah off. Kita cuba save. Oh, lupa kita tukar dulu nama dia. Nama dia kita tukar kepada humidifier. Okey. Save. Kita edit sikit supaya nampak lebih cantik. Okey, first untuk kelembapan ni. Kelembapan ni first kita nak display dia punya jarum. Jarum meter kan. So, kita tick pada display as needle gauge. Okey, dah nampak ada jarum ni. Kemudian untuk dia, okey, kita define severity, nak masukkan percentage untuk color ni. Ini kita play around lah. Kita letak 20, green, yellow 50, red 100. Kita tengok macam mana rupa dia. Okey. Macam tak kena pula. Yang ni sebenarnya saya pun belum faham lagi macam mana dia tentukan severity ni. Nanti kita boleh explore lah. Saya pun jarang guna juga severity ni. Ataupun kita cuba lagi satu. Ni kita letak 80. Yang ni 50. Yang ni 10. Tengok macam mana rupa dia. Ini nampak macam okey sikit lah. Ni kena play around lah tentang severity ni. Kemudian tentang untuk suhu pula. Ini
Sama juga display as needle gauge, define severity 20, hantam je lah 50, 100. Okey. Maksudnya kalau suhu dah semakin tinggi, dah jadi warna kuning lah. Nanti tuan-tuan kena pelihara lah supaya untuk dapat color yang sesuai dengan reading masa tu. Kita save. Dan okey, dah selesai tuan-tuan. Ini saja step yang kita perlukan untuk kita integrate kita punya automation system ke dalam home assistant ni. Sebenarnya banyak lagi sensor, banyak lagi produk-produk smart home yang kita boleh combine sekali dekat dalam ni. Untuk tutorial ni saya mulakan dengan smart switch tu, sebab smart switch tu dia paling basic lah, sebab dia menggunakan Wi-Fi. Kita ada lagi wireless protocol yang lain, sebagai contoh kita ada Zigbee, LoRaWAN, Z-Wave. Semuanya kita boleh integrate dalam home assistant ni. Untuk automation dan juga home assistant ni tuan-tuan, sebenarnya banyak lagi benda yang saya nak share dengan tuan-tuan. Sebagai contoh, macam mana tuan-tuan nak install dekat handphone untuk kita monitor dekat handphone. Dan lagi satu, macam mana kita nak akses kita punya home automation ataupun home assistant ni daripada luar. Maksudnya kalau kita berada di luar rumah, kita dekat pejabat, balik kampung ataupun dekat mana-mana saja, selagi ada internet, kita masih lagi boleh akses, boleh lagi monitor kita punya sistem ni. Yang tu saya akan share dalam video-video seterusnya nantilah. Kita ada pelbagai option untuk kita akses server ni. Jadi nampaknya tuan-tuan, sampai setakat ni saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik dan DIY Malaysia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.